Dek, 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 dek. Apa namanya? Dek. Nanti jalan kat sini tengok tak banyak wayar yang terlanggar.
Cuba 5.5. Betul. You are the first one to go live stream pakai kamera. Live streaming. Live streaming. Brother, eloknya go bagus saja kat. Ataupun nak pendekkan pun boleh. Nak pendekkan Pun go like that. tak sebab dia panjang sangat ya. Nak pendekkan tak? Pendekkan boleh. Tak masalah. Sebab biasa orang tak poket bawah kan. Satu panjang. Lagi kemas saja ni, lagi kemas. Masukkan seluar. Kalau ikut brother dulu dia akan masukkan seluar, lepas tu naik ke dalam. Macam-macam skill dia kan. Ini bukan fitnah. Boleh tarik ni. Dia dengan Let it be long. Okay, inside my body. Dah. Okay, sekarang saya cikgu. Awak duduk dulu tau. Bismillah. Brother, dah ke? Bismillah. Bismillah. Mana? Brother, dah on dah? Ni, the... Bismillah. But where's the... For them? Is this for you? Oh, not of your concern. Macam tu kan? Oh, macam tu lah. Pelik kan? Ini untuk dalam kamera pula. Jomlah. Bukan IDT pun ada tu. Earpiece tak ada. Dah jangan. Awak dengar dulu tau. Tahu. Boleh padam tak? Saya padam dulu. Ainul Mardiah punya ni. Oh, ni nama dia ni, Ainul. Ali Love Johan. Macam mana keadaan ni? Kita kena jawab ni. Saya dah risau tadi nak tulis film apa. Baby okey tak. Telefon. Gigi dia apa? Audio jalan. Yalah, benda ni. Oh ni. Oh, sebenarnya tu ada ni. Dah masuk. Wow. Benda cakap apa ni? Dah masuk. It's already on now. Dah. Ha? Dah. Ya Allah. Ikut kat baju semua. Ya Allah. Ya Allah, malunya. Nanti malu nanti cuma tengok lah. Cuba senyum kat kamera tu. Tahu salam ke tak dia? Oh, salam kan. Evolution of Allah. Tak tahu. Bukanlah tu. Mana satu Buat ni. Which side? Awak boleh buat kat sini ke? Boleh? Kita kena pacang ni. Hello.
Jom. Cepat, cepat. Cepat, 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 cepat. Okey, go. Nah. Okey, nanti pula matematik. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini topik yang kita akan bincang insya-Allah ialah sebahagian daripada sirah. Ini perbincangan yang ada tema. Tema kita kali ini insya-Allah ialah tentang pelbagai cara para sahabat Nabi masuk Islam. Kenapa topik ini dipilih? Kan? Kenapa topik kita pilih? Kerana secara umum orang-orang yang dilahirkan Islam di Malaysia lah, biasanya akan tanya soalan bila orang masuk Islam. Oh, why you come into Islam? And what's the story behind your conversion or reversion? And kalau kadang-kadang orang yang masuk Islam tak ada jawapan lain kecuali saya nak kahwin. And orang yang dengar tu dia akan cakap, oh kahwin. And then habis cerita. Orang itu yang masuk Islam ni akan dipandang hina seumur hidup dia. Ataupun dipandang separuh Islam. Dia masuk sebab kahwin. Muka pun akan berubah. Sebab kahwin. Kerana apa? Orang yang sudah dilahirkan Islam, dia ingat, first, dia ingat dia lebih mulia daripada orang yang belum Islam ataupun baru masuk Islam. Jadi perkataan mu'alaf tu akan melekat kepada orang tu sampai bila-bila. Dia mu'alaf. Kan? Kita biasa sangat dengan perkara tu. Alhamdulillah saya, kalau kita silap panggil dia abang mu'alaf pun, tak ada. Perasan tak? No. Saya memang Muslim sejati. Alamak, sejati. Macam baby-baby dah pakai serban lah. Kan? Lahir-lahir terus sujud. Subhanallah. Pandangan manusia tu seolah-olah ini satu benda yang kurang suci bila kita masuk Islam. Yang dia lupa ialah bahawa Nabi Muhammad, Khadijah, Abu Bakar, Omar, Osman, Ali dan lain-lain, beribu lagi orang, apa isu dengan diorang ni? Diorang semuanya mu'alaf. Mengikut definisi orang sekarang. Mereka semua masuk Islam. And guess what? Sebab diorang masuk Islam lah Islam sampai Malaysia. Kalau diorang semua dilahirkan Islam, Islam akan lahir di Arab dan akan mati di Arab. Macam mana Islam lahir di Malaysia seolah-olah? Dan nampak tak macam mana Islam mati di masjid-masjid? Nampak tak? Nampak macam mana kalau kita pergi masjid tak dilayan dengan baik? Biasanya orang tak kisah pasal kita. Dan kadang-kadang kita jumpa orang-orang yang patutnya orang-orang agama, dia tidak berminat dengan manusia. Orang-orang agama tak berminat dengan manusia. You know what? He's just filling in the blank. Sebab ada jawatan penolong pegawai something-something dekat mana-mana jabatan agama, maka dia isi tempat kosong. Sebab apa? Dia ada degree in dakwah dan tarbiyah. Faham tak? Just filling in the blanks. Dia tak memikul beban ataupun memikul tanggungjawab yang Nabi bagi dekat kita tu. Yang Nabi sebut warasatul anbiya tu. Dia pewaris Nabi. Dia tak rasa macam tu. I'm not saying he's wrong, but his perspective is wrong. The way faham tak? Dia bukan wrong secara ainnya, faham tak? Dia bukan salah dari segi dia, badan dia salah tau. Tapi cara fikir dia tu salah. Yang buatkan dia bertindak pun salah. Kita nak ubah persepsi ni. Rupa-rupanya masuk Islam sebab kahwin pun kira A juga. Masuk Islam kerana kahwin. Sahabat Nabi ada contohnya. Satu lagi. Bila orang datang ke Baitul Mal,
Kan, mualaf datang Baitul Mal apa-apa kan. Orang akan cakap, Islam okey, eloklah. Ambil RM50 tu. Okey, orang cara layan pun ambil RM50 tu. Bila budak-budak sama-sama orang yang sudah Islam ni ambil bantuan. Kita anggap dia Islam kerana ambil bantuan. Dan kita hinakan dia. Kita lupa bahawa sahabat Nabi, beberapa orang masuk Islam melalui duit ataupun harta. Saya tak kata dia di-lure, dia diumpan dengan duit. No. Nabi bagi duit, bagi harta sampai dia kata apa tau? Ini agama apa geng ni? Dia dah menakluk negara aku dan orang-orang sekeliling, dia tak ambil kita sebagai hamba pula tu. Dia ampunkan. Tahu tak Nabi ampunkan semua orang Mekah? Dia ampunkan, tak payah ambil hamba. Harta kami tak dirampas. Lepas tu dia bagi harta kami lagi. Ini, what is wrong with this king? Usually kings don't give out things just like that. Dia nak something kan. Tapi Nabi bagi dia kata, banyaknya Nabi bagi sampai aku rasa apa? Aku yakin ini bukan raja, tapi ini memang Nabi. Maknanya dia tak kisah pasal dunia ni. There's something behind this. Apa dia? Akhirat. Aku nak engkau happy, aku nak engkau senyum, aku nak engkau terima my risalah. That's why I'm giving. Up to a point you got no argument. Betul lah, orang ni memang tak gila dunia. Macam mana dia preach, betul apa dia buat. Macam kita tak. Orang-orang kita yang belajar agama ataupun yang mahu pada agama pun kejar dunia. Dan nampak sangat pun kejar dunia. Dan sebab dia kejar dunia, dia start jual air. Air Ustaz Jeffrey. Kan? Lepas tu ada pula bacaan Al-Quran 30 juzuk. Ustaz Jeffrey, jangan main. Kan? Dan sebagainya. Betul tak? Sebab apa? Dia juga nak rumah 3 tingkat macam orang lain. Nabi tak macam tu. Pada Nabi, I am enough. I have enough actually. Apa enough dia tu? Allah dah kata apa? Wa rafa'na laka zikra. Allah menaikkan ingatan engkau tu. Betul tak? Sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang kita cakap. Macam tu juga orang baik-baik. Allah akan naikkan ingatan tentang dia. Bukan di kalangan manusia semata-mata. Tetapi di kalangan malaikat. Tak habis-habis. Dan you know what? Kebaikan kita kan tak putus-putus. Tak putus-putus. Itu yang kita nak kejar tu. Cepat-cepat nak beli kerusi untuk IDT. Sebab apa? Harap-harap ada orang duduk dan belajar agama dan bukan seorang. Dengar je budak nak pergi Mekah, Madinah, nak belajar ke Mesir ke, cepat-cepat bagi RM5 pun jadilah. Dengan harapan, duit itu dia buat untuk satu langkah dia lah ke Mesir ataupun Madinah, supaya kita dapat sahamnya, ajar ataupun pahala. Itu yang kita kena kejar. Tetapi kita punya fokus dah lari sikit. InsyaAllah dengan talk-talk macam ni, kita boleh realign kita punya cara fikir. Okey, yang pertama, Omar diriwayatkan masuk Islam lambat. Omar masuk Islam lewat sebenarnya. He's not one of the first 10 or 20 or 30. Omar sendiri kata, I entered Islam when there's already 40 people accepted Islam. Omar masuk Islam masa orang lelaki lah dah 40 orang lebih kurang. 40-50 lah kiranya. Sebab Umar boleh bagi estimation. Mana dia tahu orang masuk Islam secara senyap, betul tak? So, 40 orang baru Umar masuk Islam. Lambat. Tahun berapa? Tahun 6 kenabian. Tahun 6 kenabian. Dan Umar ni orang yang join juga untuk menyeksa hamba sebenarnya. Umar join juga. Sebab itu bila Nabi cakap pasal Umar, dia gandingkan dengan Amr ibn Hisham. Siapa tu? Abu Jahal. Bila Nabi kata, Ya Allah, masukkanlah, berikan kami salah satu dari dua Umar. Because Umar is from Amr. The word Amr. Ain, Mim, Ra. Same root word. So, Ya Allah, masukkanlah salah seorang daripada dua orang untuk kuatkan kami. It shows that Umar dengan Amr ibn Hisham, dia orang kira geng-geng sama lah. Dan dalam kategori sama. Osman cerita lain. Jadi, dia pun join juga untuk menyeksa hamba dan sebagainya. Dan punyalah teruk sangat keadaan Omar sampai Nabi buat doa macam tu. Okay. And then, sister nak masuk kot? Bagi sister masuk. Okay.
Omar masuk Islam 3 hari selepas Hamzah. 3 hari lepas Hamzah. Kita cerita pasal Hamzah dulu boleh? Masuk Islam, tajuk dia, tajuk bab kecil. Masuk Islam kerana silap. Bukan kerana kahwin, bukan kerana duit, tapi tersilap mulut dia. Silap pun boleh masuk Islam? Yes, Hamzah orangnya. Hamzah ni, dia Bani Hashim. Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Bapa dia Abdul Muttalib. So, Hamzah ialah pakcik Nabi. Belah bapa. So, Hamzah ni, sekali tu dia pergi berburu. So, dia ada arrow dengan bow dia lah. Dia keluar. Abu Jahal, orang daripada Bani Makhzum. He's from another tribe. Bani Makhzum, dia datang. You see, tribes are very important. Okay, actually sampai sekarang pun, siapa kutuk family kita, kita marah kan? And your father, your mother, jangan main. Kan? Jangan main. Bapak, pakcik, saudara aku semua jangan main. So, dulu, tribe is everything. So, geng si Abu Jahal datang ke tribe Bani Hashim. Waktu tu lelaki dia banyak pergi keluar. Dan Nabi Muhammad kemungkinan besar ada kat situ. Dia nak marah dengan Nabi sebenarnya. Sebab bawa agama baru. So dia marah Nabi Muhammad sekali dengan Bani Hashim sekali. That means you and your family. So dia cakap Bani Hashim tak guna, jahat, apa-apa saja. Dia maki dengan makian yang tak pernah dia guna. Dia marah, maki sebab dia marah ni Tuhan pasal Tuhan aku tak boleh sembah lagi. Dia marah. Sampai perempuan-perempuan Bani Hashim mula nangis. That means anti-anti Nabi lah ni. Anti dia, adik-adik kan, sepupu semua. Nangis dah. Sebab tak boleh buat apa. Sebab ini ketua kepada orang besar Bani Makhzum ni. Kan? Ketua tribe lain. Marah, nangis dia orang. Puas hati Abu Jahal, dia balik. Hamzah balik, dia tengok kenapa kena mata bengkak-bengkak ni. Kenapa nangis-nangis? Maka diorang pun cerita, oh Hamzah, kau tak tahu ke? Diorang datang dan memaki anak saudara kau dan Bani Hashim. Hamzah jadi marah, tak sempat dia nak buka tukar baju daripada berburu ni. Dengan pakaian buru dia, dengan bow and arrow dia. Terus dia pergi dekat perkampungan Bani Makhzum. Dan dia cakap benda yang sama. Dia pun boleh maki juga. Kalau kau boleh maki, aku pun boleh maki. So dia start maki tok nenek dia. Macam dia buat tadi, dia makilah, dia marah. Jadi lelaki Bani Makhzum dah berdiri dan mula keliling dia, Hamzah. Ready to fight. Hamzah seorang je. Tapi Hamzah pun fighter juga. We will know later. Dalam perang Uhud. Kan, kita akan tengok nanti. So Hamzah marah. Agaknya tak cukup tengok Abu Jahal punya muka berubah. Mesti Abu Jahal marah kan. Kau kutuk datuk nenek aku ni. Muka mungkin tak cukup. Maka Hamzah bagi the last blow lah. Last punya. Apa dia? Kau marah sebab anak saudara aku kan? Guess what? Aku join agama Muhammad. Kira marah datuk nenek, kira dah power dah. Tapi tak cukup ni. Last. Guess what? Aku masuk agama Muhammad. Puas hati aku. Kau puas hati? Jadi Abu Jahal terus berubah muka dia. Kawan-kawan lain semua dah mula nak tunggu nak attack dia. Tapi Abu Jahal buat dah buat something very bad today. Which is, I talk bad about his ancestors lah. Aku dah cakap buruk pasal saudara dia. Kita tinggalkan dia. Dia buat apa yang aku buat je. So, leave him alone. So, Hamzah balik. Isunya ialah Hamzah balik confused. Orang Arab, orang yang lurus. Bila dia cakap, dia buat. Saya ada Syekh ni, Syekh Isam Dr. Isam Rajab Bila dia lambat datang kelas 1 minit pun, dia akan minta maaf lebih daripada saya lambat setengah jam tadi. Saya tak minta maaf pun, tengok. Punya tak Arabnya saya. Dia, I'm very sorry, this is not my style. Dia nak pastikan you faham, this is not me, I was really, caught up with something. Dia cerita. Kita kata, relax lah Syekh, kami pun lambat. Tak. Dia betul-betul make sure dia cakap, korang tahu tak? This is not supposed to be the thing lah. Orang yang lurus. Punya lurusnya orang Arab. Kita tahu, secara umum, orang Arab ni lurus. Dia cakap, apa yang dirasa dia cakap. Kita orang Malaysia, tak. Kita cakap belakang. Betul tak? Tapi orang Arab lurus. Punya lurusnya, remember tak? Nanti saya cerita. InsyaAllah nanti kita join sirah apa, kita akan belajar lagi. Siapa yang dah join dah, insyaAllah. Perang Uhud nanti, bila orang Islam kalah separuh kan? Second half orang Islam kalah. Tahu tak yang orang Islam, diorang buat mutilation? Mayat yang dah mati ni, diorang potong-potong telinga, potong hidung, potong kemaluan. Dan diorang buat rantai. Ada yang ikat atas pokok, ada yang buat rantai. Just to show that kita puas hati, kita menang. Sebab yang buat ni perempuan.
yang tak join perang untuk bunuh orang. So dia buat macam ni lah. Bila dah kalah, kan, orang Islam dah ke belakang, ni yang tertinggal ni, dia potong telinga, potong hidung, potong lidah semua. Just to show that kita betul-betul marah sebabkan Badar dulu. Dan diriwayatkan bahawa Hindun binti Utbah terlibat dalam hal ni. Kan? Itu yang kata Hamzah tu kan. Sepatutnya Abu Sufyan dia tidak bagi order tau untuk buat benda ni. Abu Sufyan ketua untuk Uhud. Tapi nanti bila habis nanti Abu Sufyan akan jerit, Muhammad, betul engkau dah mati. Faham tak? After everything settle, kan berterabur semua. Dan ada berita bahawa Nabi Muhammad dah mati. Sebab diorang dah bunuh Mus'ab ibn Umair yang rupa dia macam Nabi dan dia pakai baju perisai dia macam Nabi punya. Sebab Nabi hadiah kat dia. Something like that. So orang ingat Muhammad dah mati. Masa itu orang sampai senjata dia jatuh. Kan? Dia rasa Nabi dah mati, dia kata. Habis dah, Muhammad dah mati. Sebab orang Quraisy dah jerit macam tu. Orang Islam senjata dia jatuh dah. Sebab dia kata habislah aku. Lemah semangat. Kemudian datang orang lain yang cakap, kenapa jatuh senjata? Kenapa kau confused? Kan Muhammad dah mati. Dia dah jumpa Tuhan kita. Jomlah kita pun jumpa Tuhan kita. Maka diorang pun angkat senjata dan lawan balik. Nak ceritanya, bila diorang dah confident Muhammad mati, yang bunuh dia ialah Ibnu Qami'ah, yang bunuh Mus'ab ni. So Ibnu Qami'ah is the kafir, is the non-Muslim. Dia dah cakap dekat Abu Sufyan, aku dah bunuh Muhammad. Settle. So Abu Sufyan nak confirmation. Muhammad, kau hidup lagi ke tak? Betul ke kau dah mati? Nabi kata diam. Abu Bakar, Umar diam. Jangan jawab. Kemudian dia sendiri panggil, Abu Bakar, kau hidup lagi ke tak? Dia tahu the ranking kan. Orang kafir masa tu pun tahu ranking. Lepas Nabi, Abu Bakar dan Umar. Orang Islam sendiri pun ranking dia terabur sikit. Dia bubuk orang lain. Ranking tu, dia tak follow. Kemudian dia kata, Abu Bakar, kau hidup tak? Nabi kata, shh. Kemudian Umar, hidup lagi ke tak? Nabi kata, jangan jawab. Tapi Umar tak tahan. Bila dia kata apa? U'lu Hubal, dia kata. That means, Allahu Akbar here. U'lu Hubal is like, Hubal tu, Hubal Ta'ala lah. Hubal is the highest. Hubal is the idol kan? U'lu Hubal, dia kata. Masa tu Umar tak puas hati, dia kata, no, kami semua hidup padan muka kau. Jadi dia, hidup. Betul ke ni? Betul kau hidup lagi? Betul. And one of the thing yang Abu Sufyan cakap ialah apa tau? Dengar baik-baik tau. Yang tadi mutilation tu, aku tak order. Tapi I didn't order for it to happen. But I don't disagree pun. Aku tak suruh, tapi aku rasa okey. Faham tak? Aku tak suruh. Tapi bila tengok, okey pula. Kira puas hati juga. Punya lurusnya dia, I didn't order for this. But I'm not angry with them. Aku tak marah pun orang aku yang buat macam tu. Nak tunjukkan betapa lurusnya dia. Sebab dia boleh cakap for diplomacy sake. Aku tak order. Okay, nanti salah sangka pula. Nanti kau buat mutilation kepada kami pula nanti. Tak, dia punya lurusnya. I didn't order for it to happen, but I didn't mind lah. I don't mind. Allahu Akbar. Nak cerita lurusnya orang Arab. Okay, balik kepada cerita Hamzah. Lurus. Jauh pergi kan. Lurus orang Arab ni. Dia kata aku dah habis. Dia tidur malam tu susah-susah. Esok pagi dia jumpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pun cerita apa yang jadi. Nabi ambil peluang tu untuk bank sikit lagi. Sikit lagi. Belum ke sampai waktu ke apa. Maka Hamzah pun cakap la ilaha illallah. Hamzah terima Islam kerana tersilap. Silap mulut. 3 days after that. Okay, cerita Umar pula. Umar masuk Islam dalam plan untuk bunuh Nabi. Kita semua tahu kot cerita ni. Saya pendekkan cerita. Tahu ke yang Umar ni orang yang straightforward. Dia malas hanky-panky ni. Diorang duk bincang Muhammad jahat. Lalu dia offer, apa yang susah sangat? Let me kill him lah. Kan, let me kill him. Settle. Semua orang boleh tanggungjawab tak? Jangan Bani aku saja yang kena. Sebab dia daripada Bani Adi ataupun Bani Uday. Dia Bani lain yang bukan ranking tinggi sangat. Yang tinggi Hashim, Makhzum, itu tinggi. Bani Adi. Dia kata, boleh tak semua orang take dia tanggungjawab? Tapi aku akan buat untuk kau. Dia kata, okey. So dia pergi dengan pedang. On the way dia pergi. Ada seorang orang Islam tetapi a secret Muslim. Dia belum cerita lagi. Dia tengok Umar tengah semangat ni. Dia halang Umar. Dia tanya, Umar kau nak pergi mana?
Aku nak pergi bunuh Muhammad, kata. Nampak? Straight. Nak pergi bunuh Muhammad. Lepas tu orang ni tak ada idea, dia kata, jap Umar. Why don't engkau jaga engkau punya family lah daripada engkau sibuk pasal Bani Hashim tu? Ha? Kenapa? Adik engkau dah masuk Islam. Rupanya Fatimah Ibnul Khattab sudah masuk Islam dengan husband dia. Masuk Islam. Jadi Umar pun tukar route, pergi ke rumah adik dia dan dia nak pukul adik ipar dia yang lelaki, terkena adik perempuan dia. Okey? Kemudian berdarah muka dia kalau ikut riwayatnya. Kemudian Umar jadi lembut hati, dia pun duduk, dia kata, apa yang kau baca tadi? Dia tak nak bagi, dia kata, go and wash yourself first, something like that. Dia pergi wash, dan dia duduk, kemudian dia pun dibacakan surah Toha. Dan Umar antara orang yang boleh baca. So dia baca dan dia kata, bring me to Muhammad. Tapi dia pergi still dengan pedang dia lagi lah. Sebab itu pedang dia, takkan nak tinggal. Dia pergi dan dia orang bawa ke rumah Al-Arqam Ibnu Abi Al-Arqam. Pernah dengar kot? Yang Darul Arqam tu ambil nama sempena. Inilah ni Al-Arqam, sahabat Nabi ni. Sahabat Nabi yang Bani Makhzum. Dia ni Bani lain. Sebab itu orang-orang Quraisy tak suspect pun dia orang buat meeting, buat usrah dekat rumah dia ni. Sebab tak logik ni Al-Arqam umur 25 nak baik dengan Muhammad, nak buat apa? Bani lain, faham tak? Different tribes. Diorang tak suspect pun. Dan diorang buat benda ni dekat-dekat dengan Kaabah. Rumah Al-Arqam tu dekat dengan Kaabah. Sebab kalau buat jauh-jauh akan nampak orang Islam ada satu route lain kan. Lima, faham tak? 20 orang jalan pergi rumah lagi satu. Something wrong. Tak, Al-Arqam punya rumah dekat-dekat dengan Kaabah. So tak ada siapa, Kaabah kan sibuk. Ada orang sentiasa. Jadi diorang sentiasa pergi rumah Al-Arqam. Okey. Pergi ke sana. Nampak bunyi ketukan yang kuat, diorang tengok, alamak, Umar datang, habislah kita hari ni. Tapi bila Nabi dengar perkara tu, Nabi kata biar dia masuk. Dan Hamzah cakap, diriwayatkan Hamzah kata apa? Dia bawa pedang kan? Bagi dia masuk, kalau dia berniat baik, kita pun baik dengan dia. Kalau niat jahat, maka pedang itu aku akan guna untuk potong kepala dia. Sebab Hamzah pun warrior jugalah. Bukan, okey. Umar masuk dan diriwayatkan bahawa Nabi pegang collar dia dan tanya, what's your business here lah? Kan, apa kau nak buat kat sini? Dia kata, aku nak masuk Islam. Kemudian Nabi terima. Bila terima tu, Nabi cakap, Allahu Akbar. Jadi sahabat-sahabat Nabi lain-lain yang tengah menyorok-nyorok tu, dia kata, bila kami dengar Allahu Akbar, kami tahu yang Umar sudah masuk Islam. And sejak Umar masuk Islam, orang Islam jadi berani. Semoga Allah banyakkan Umar di kalangan kita. Bukan berani untuk lawan orang, tapi berani dan bijak dalam macam-macam perkara. Kan? Bawa kita semua jauh lagi. Yang kita semua lembik, lemah, tak tahu, takut kan. Biar ramai lagi Umar yang ke depan. Amin. Jadi, sejak Umar adalah diorang berani untuk solat dekat Kaabah ramai-ramai. Tak ada siapa berani kacau sebab Umar masuk Islam. Nak ceritanya, punyalah orang tak sangka Umar masuk Islam. Kita rewind sikit. Waktu tahun ke-5 hijrah, tahu tak bahawa kita ada hijrah ke Ethiopia? Okay. So, salah seorang yang hijrah ke Ethiopia, the first group, ialah Laila nama dia. Dan suami dia namanya Malik kalau tak silap. Laila dan Malik. Laila ni, dia tengah prepare barang dia. Malik keluar kejap rumah. Laila tengah prepare barang untuk duduk atas unta kan, nak jalan jauh ni. So, Umar kena ingat, preparation to travel is something big for orang Mekah. Sebab, keliling Mekah ialah padang pasir. Kalau kau nak keluar, maknanya you need to have a very strong reason. So, Umar tanya, Laila, kau prepare ni bagaimana? Dan probably is not the season untuk travel. Tu Umar tanya, Laila kau buat apa? So, kiranya Umar dalam kafe-kafe dia ni, dia kisah pasal Laila ni. Laila kau nak pergi mana ni? Dia kata, aku nak prepare lah, kau tak tahu ke? Dia kata. Dia marah dengan Umar. Yalah, biasanya orang yang kasar-kasar ni dengan perempuan, dia tak boleh buat apa. Betul tak? Yang dengan perempuan, dia tak boleh tunjuk dia megarang sebab takkan nak pukul perempuan. Kiranya tak macho lah kan. So, secara umum, Laila cakap, don't you know? Kan, tak tahu ke, tak sampai ke berita kepada kau? Kami yang dalam 15 orang ni akan pergi jauh sampai Ethiopia, Habasha. Across the sea, you know. Why? Sebab korang persecute kami kena lari. Sebab korang tak jaga, korang tak bagi kami untuk mengamalkan agama kami. Kami nak pergi jauh ni. Maka Umar cakap apa tahu? Sebab ini travelling can cause death kan. Tahu tak saudara Nabi berapa orang yang mati on the way? Mak Nabi mati on the way kan? Abdullah mati on the way. Hashim mati di Gaza on the way. Masa dia rest atas Syita Iwas Saif tu.
Masa dia pergi ke Syria, dia mati kat Gaza. Ramai orang akan mati on the way. Majority akan mati. So, travelling is big, is hardship. So, Umar kata apa? Jauh kau nak pergi ni. Betul ke? Umar tanya apa tahu? Has it come to this point, wahai Laila? Dah teruk macam tu ke yang dia ingat dia pukul hamba sikit-sikit tu, relax lah, biasa hamba aku. Mungkin Umar tak nampak all the persecution, dia cuma tahu hamba dia sendiri je, faham tak? Dia tak faham macam mana ramainya orang jadi takut, tak berani nak solat, tak berani, sampai orang nak keluar daripada Mekah. You want to leave your kampung halaman, faham tak? Tak logik untuk orang Mekah nak tinggal. Maka Umar kata, has it come to this point? Laila kata, yes, because of you guys. Sebab engkau orang lah jadi macam ni. Maka Umar waktu tu lembut sikit, dia cakap, dia kata apa? Semoga Allah memberkati perjalanan kau. Semoga Allah jaga perjalanan kau lah. Masa tu Laila berbunga-bunga hati dia. Dia tak sabar tunggu suami dia balik. Terus cerita dekat abang ni. You guess what? Tadi Umar datang. Laila cerita ni. Macam biasa. Suami akan senyap-senyap sikit kan. Kan? Bang, ini. Lepas tu kan, dia datang. Dia tengok aku tengah packing. Lepas tu. Malik ni. Husband dia dah faham dah. Isteri. So Malik tanya, Laila, kau betul-betul yakin ke yang si Omar tu boleh lembut hati? Yelah, dia kata. Faham tak? Sebab ceritanya pasal Alhamdulillah, he cared for me, cared for us kan. Logik akal manusia. Si suami kata, betul-betul kau rasa dia boleh nak lembut hati ke? Dia kata, yelah. Suami dia cakap satu benda yang dah recorded in history. Dia kata apa? Wallah, keldai di rumah Al-Khattab, bapak dia. Wallah, keldai di rumah Al-Khattab akan masuk Islam sebelum Umar masuk Islam. Keldai dia akan masuk Islam sebelum Umar. Maknanya takkan jadi. Kucing bertanduk punya cerita ni. Punya confidentnya dia bahawa geng macam Umar ni tak jalan. Subhanallah. Nampak tak Allah boleh? Sebab tu kita selalu doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati. Sebab qulub ataupun qalbun sendiri maksudnya bolak-balik. Hati tu dalam bahasa Arab means rocky ataupun tak stabil. Hati itu maksudnya tak stabil. Sebab tu muqallibal qulub, nampak tak? The one who menterbalik-terbalikkan dia terbalik tu. Muqallibal qulub. Okey. Sebab tu kita ada hadis maqlub. Belajar tak? Ingat tak yang kita belajar usul hadis tu? Dia ada hadis maqlub. That means yang terbalik. Antaranya yang maqlub ialah apa? Kalau Muhammad ibnu Ismail meriwayatkan, contoh tapi kalau Ismail ibnu Muhammad meriwayatkan, orang kadang-kadang silap sebut. Yang disebut kanan disebut kiri. Tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Tapi ada hadis yang kata tangan kiri memberi, tangan kanan tak tahu. Dia sudah buat maqlub. Dia sudah terbalik. Wallah. Okey, settle cerita Omar. Hamzah dah. Jadi Hamzah masuk Islam sebab silap cakap. Omar masuk Islam sebab nak bunuh Nabi. Maksudnya nak gaduh dengan ustaz lah dalam keadaan kita ni. Masuk Islam sebab nak gaduh dengan ustaz. Tengok-tengok ustaz tu cakap benda yang best, dia masuk Islam. Macam itulah lebih kurang. Masuk Islam sebab kahwin dah cerita dah? Belum. Abu Talha ialah bapa tiri Anas ibn Malik. Okay, Anas ibn Malik, mak dia ialah Ummu Sulaim. Bapa dia ialah Malik ibn Nadar. Malik ni akan mati nanti. Kemudian ada seorang lelaki akan datang meminang mak Anas bin Malik. Mak dia akan meminang Anas bin Malik. Apa mak dia meminang pula? Ada orang akan datang meminang mak Anas bin Malik. Dah kan dah makhluk. Ni sebab Asif lah ni. So Abu Talha datang dan Abu Talha terkenal sebagai orang yang kaya, yang baik, yang handsome. Dia cukup syarat lah. So dia datang dekat Ummu Sulaim. Dia cerita semua pasal diri dia. Aku kerja mana, aku buat apa. Ummu Sulaim kata, if this proposal datang sebelum ini,
Aku Islam. Aku tak ada soalan lain kecuali aku akan terima. Tetapi aku sekarang Islam, dia kata. I'm a Muslim, I cannot accept your proposal. Dia kata, apa tu Muslim? Kemudian Ummu Sulaim cerita lagi. Engkau sembah apa? Batu, kayu kan? Hubal, Al-Manat, Al-Uzza. Boleh tak dia tolong kau kan? Dia batu je kan? Betul juga, dia kata. Maka Ummu Sulaim kata, if you want to marry me, you must accept my religion. Kalau dia pun tanya, macam mana nak accept your religion? Maka Ummu Sulaim uruskan sampai dia masuk Islam. Mahar perkahwinan dia ialah reversion ataupun conversion. Mahar perkahwinan. Dan sahabat-sahabat lain ada sebut, inilah mahar paling mahal sekali. Masuknya seorang ke dalam Islam. Sebab Allah kata apa? Apabila seorang itu ditunjukkan jalan atau hidayah melalui kamu, ia lebih baik daripada dunia dan seisi ini. So kalau kita bagi ceramah tuan-tuan, tuan-tuan sini sikit ya. Perempuan banyak. Kalau kita bagi ceramah, kadang-kadang kita tengok ada orang tidur, seorang dengar. Jangan lemah semangat, teruskan je. Sebab apa? Kalau dia ni dibetulkan alignment dia, is better than the world and everything inside it. Faham tak? Tak apalah kau tidur, tak apa, besoklah cerita. Kan? You guys are sleepy kan? You suka lullaby suara aku. Faham tak? Maknanya kita tak boleh meremehkan satu orang masuk Islam melalui dengan tangan kita ni. Tapi janganlah buat senarai. Jangan cakap, Alhamdulillah, tangan saya dah 5,000 orang. Kita ambil gambar-gambar kan. Tunjuk semua kan. Takut-takut kita punya niat jadi kacau kan. Kita punya keikhlasan. So, Abu Talha masuk Islam. Dan dia masuk Islam bukan Islam macam lebih kurang tau. Nanti kita akan tahu dia akan mati nanti dalam perang kalau tak silap saya. Abu Talha. Dan inilah orangnya yang waktu dia balik, tahu tak cerita yang seorang suami balik, lepas tu isteri dia, anaknya mati. Ingat tak? Ingat? Anaknya dah mati. Tapi isteri dia masih layan suami dulu. Dia tak nak, suami dia tengah penat bawa balik kan. Isteri dia layan dulu, cakap baik-baik and then sampaikan, Assalamualaikum. Sampaikan dah bersama malam tu. Isteri tak cerita yang ada anak dia mati dalam bilik ni. Inilah Aba Umair ataupun Omar kemungkinan besar. Kan? Yang Nabi sebut, Nabi pernah jumpa adik kepada Anas bin Malik. Dalam riwayat Bukhari ada, Ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Nabi pernah pergi melawat satu budak yang tengah main dengan burung dia. Dia suka main burung kecil, baby. Nughair tu burung kecil. Nabi tahu itu pet dia. Nak bayangkan Nabi sebagai ketua negara dekat Madinah ni, yang sebagai qadi lah, hakim, semua-semualah. Hebatlah Nabi. Tapi dia kisah pasal Anas bin Malik punya adik tiri ni, half brother. Sebab mak sama bapak lain. Ni Abu Talha punya anak lah ni. Kan, Abu Talha punya anak. Jadi, budak ni nanti akan mati. Okey, budak ni kecil ni akan mati nanti. Masa tu, Ummu Sulaim simpan dia dekat rumah. Kemudian Abu Talha balik. Ummu Sulaim layan dia sampai malam tu. Diorang bersama. Lepas tu, tapi Ummu Sulaim tanya dia, Ya Abu Talha, kalau ada orang simpan barang dekat engkau, lepas tu dia minta balik, engkau marah tak? Dia kata, apa benda nak marahnya? Kan? Dah barang dia, bagilah balik. Nanti dia akan open dia rahsia. Lepas semua dah jadi ni, Abu Talha, Allah bagi kita anak kan, Allah dah ambil dia balik. Masa tu Abu Talha marah, engkau ni kenapa tak cakap awal-awal? Sampai kita dah sampai tidur dah. Kan? Jadi dia bawa cerita ni kat Nabi. Dia marah. Dia nak supaya Nabi pun marah isteri dia kot. Apa benda dah jadi ni? Tapi Nabi puji Ummu Sulaim dan dipuji Abu Talha. Dia kata semoga anak yang lahir tu jadi anak yang baik. Dan memang betul anak dia nanti akan jadi orang yang sangat baiklah, seorang sahabat Nabi yang baiklah. Okey, saya lupa nama dia. Siapa ingat nama? Inilah kisah orang masuk Islam sebab kahwin. Satu history. Cakap pasal kahwin, cakap Abu Talha. Biar tengah orang yang konon-konon masuk Islam lama. Baby. Dari baby lagi tu. Oh, kahwin. Kutuk orang. Kan? Oh, masuk Islam sebab kahwin. Engkau lagi teruk dapat free. Betul tak? Siapa lagi teruk? At least aku cuba nak kahwin, aku masuk Islam. Engkau apa percubaan kau? Free. Betul tak betul? Saya dah termasuknya. Saya dapat free. Okey. Settle masuk Islam sebab kahwin. Ada lagi tak? Ada. Masuk Islam sebab nak tolong Nabi. Siapa? Dimad Al-Azdi. Yang saya selalu sebut, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kan? Itu namanya khutbatul hajah.
Saya minum air dulu. Dimat Al-Azdi. Dia ni Mekah ni Mekah. Waktu Nabi mengajar menyampaikan Quran orang kata Quran ni sihir. You know why? Sebab bacaan Quran bila orang faham, dia rasa nak ikut Nabi Muhammad. Sebab tu dia orang bagi sihir. Sebab tu dia orang suruh tutup telinga. So kita kena confident dengan Quran. So kalau jumpa kawan kita tak tahu nak cakap apa, can I just recite a few ayat for you? It's my job. Faham tak? Just tell him or her, boleh tak dalam Islam I have to sampaikan, I have to do dakwah. Tanya dia, dalam agama kau ada dakwah tak? Biasa dia kata, Hinduism, no dakwah. Kan? Buddhism, no dakwah. So, boleh tak I do my job just for 1 minute, then you can forget about it, I'll forget about it. We can continue with our cup of tea. Faham tak? Cakap kat dia, okay, there's one ayat say, Qul huwallahu ahad. Say, you bacakan dan bagi dia maksud. 2-3 ayat tu. InsyaAllah dia akan balik dan he will sit on it or sleep on it. Sebab nothing escapes a human brain now. Almost nothing tak escape. Saya pernah jumpa awak sekali dekat airport dekat Bangladesh katakan. Muka awak tu akan ada dekat otak saya ni. Dia perlu recall aja. Satu hari jumpa, familiar lah Muhammad ni. Kita memang akan recognize sebab otak kita punya berapa tetrabyte dah lah. Tahu? Memang tak digunakan. So, cakap je benda baik. InsyaAllah wa qulu qawlan sadida. Cakap benda baik, insya-Allah dia akan bercambah-cambah. Kenapa saya cakap pasal ni? Dimat Al-Azdi. So, Dimat ni, dia ialah bomoh. Ingat tak saya kata tadi, orang Quraisy tak bagi orang Quraisy dengar Quran. Okay. Jadi, Dimat ni seorang doktor from outside. We have to remember that Kaabah is the place of worship ataupun Baitullah for every Arab. Orang Arab memang akan datang melawat Kaabah. Dia akan buat style dia lah. Tawaf style dia, sa'i style dia. Dulu sa'i ni dia ada 2 patung. Kalau tak silap, Isaf dengan Nailah. Oh, nama pun sedap. Dan diorang ni diberitakan bahawa dua-dua ni dia jadi batu setelah diorang berzina dalam Kaabah. Pernah dengar kisah ni? Jadi diorang akan pergi ke atas, kemudian diorang akan sentuh patung yang lelaki, Safa, Marwah. So itu jadi satu ritual untuk diorang. Sebab tu nanti orang Islam akan segan untuk buat sa'i. Dan orang Islam nanti akan segan nak buat tu. Sebab apa? Dan sebab itulah dalam Quran dia kata, tidak mengapa untuk kau pergi ke Safa dan Marwah. Bukan maknanya dia tak wajib. Tapi don't worry, this is Islam. Dulu memang jahiliah. But this is Islam. Wala junaha alaihi. It's okay. Faham tak? Sampai cerita ni. Okay, so balik kepada cerita ni. Sorry, saya dah tua, so macam banyak cerita sikit. Alhamdulillah Allah masih bagi saya ingat lah kan. Alhamdulillah. Dimat ialah seorang bomoh daripada keturunan lain, bukan Quraisy. So Dimat datang dengan family dia, dengan tribe dia untuk buat haji ataupun umrah. Jadi dia dengar cerita, jangan jumpa Muhammad. There's one man dekat Kaabah, dia akan bacakan kau benda pelik-pelik. This poetry is sihir. Don't listen. And we think he is possessed. Dia ni kena rasuk. Jadi bahaya. Jangan dekat dengan dia. Nampak tak ada orang cakap macam mana? So Dimat ni hati dia bersih kan. Dia cakap, kalau possessed, tak apa, let me try. So dalam diam dia cari tahu mana Muhammad ni. Dia pergi depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan nak tolong Nabi. Wahai Muhammad, kata aku dengar kau kena possess. Mari aku try ubat engkau. Baik kan? Nak cuba jampi. Subhanallah. Nabi mulakan cakap dengan apa? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah sampai ke akhirnya. Kemudian Dimat kata ulang lagi sekali. Ulang. Nabi ulang lagi. Dan beberapa kali Nabi ulang, wallahu alam which phrase yang caught his heart lah. Mungkin man yahdihillahu fala mudhillalah. Benda ni memang sangat besar dalam hati saya lah. Siapa yang Allah bagi hidayah, tak ada siapa pun boleh sesatkan dia. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang Allah sesatkan, nobody can give him hidayah. Dan memang betul tak brothers and sisters? Brothers, kalau you kan, saya campak dekat US sekarang, ataupun UK, ataupun mana-mana church lah, yang ada 5,000 pastors ataupun padri. 5,000, 10,000 lah.
can they make you a Christian, brother? Susah betul tak? Walaupun semua convention ni, kira macam diorang buat satu seminar, macam mana nak Christiankan Jeffrey, I think it's so difficult. I will just smile. Bible says, okay. Bible says, okay. Faham tak? Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Tetapi, perasan tak? Bila Nabi dan sahabat-sahabat Nabi semuanya nak Abu Talib masuk Islam. Masuk Islam tak dia? Dah baik dah. Dah okey dah. Dah sedara dengan Nabi. He's considered the father, the real father of Nabi. Betul tak? Although not biological. Tapi, وَمَنْ يُدْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. Jadi mungkin Dimat terkesan dengan beberapa patah ayat ni. Maka dia kata, Ashhadu annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahawa engkau Rasulullah, sebab kata-kata engkau ni bukan datang dari orang biasa. This is not from human being. Pada dia, this is very profound lah pada dia. Alhamdulillah Dimat masuk Islam sebab nak cuba ubati Nabi. Alright. Next. Biasa kita tengok tak orang yang mulutnya longkang? Biasa dengar? Mulut longkang. Biasa dengar tak orang yang macam sentiasa abusive towards Islam? Abusive. Dia kutuk Allah, Allah yang dia tak pernah jumpa. Dia tak pernah meeting dengan Allah pun. Dia kutuk Allah inilah, itulah. Mencarut pasal Allah. Kita pun tak faham. You mencarut pasal saya, I understand. You don't like my face. Betul tak? Ada orang chemistry tak ngam. I don't like your beard. I don't like your skin colour. No problem. I understand. But Allah, kau dah jumpa ke? Yang kau nak kutuk dia sangat, faham tak? Asal kau marah sangat? Ada tak orang macam tu? Ada dalam Facebook. I can mention a name. One name. Tapi, longkang lah. Ini memang longkang. To the max. Ada orang macam ni zaman Nabi dulu. Nama dia Abu Quhafah. One example I can give. Abu Quhafah is the father of Abu Bakar As-Siddiq. Abu Quhafah is the father of Abu Bakar As-Siddiq. Abu Quhafah ni orang yang dah tua. Tua sangat sampai dah buta dah dia. Mungkin cataract. So mungkin dia umur 70-80 gitu. Okay? Biasa orang Arab dulu memang banyak buta. Antara sebab dia ialah onchocerciasis. Ingat ayat ni? Onchocerca. Dia ada cacing dalam mata, dia buat dia buta. Sebab tu banyak ulama-ulama buta. Kalau biasa dengar, kalau Saudi apa semua. Sebab antaranya lah inilah. Dan cataract is another thing lah. Sebab makin tua makin ni. Abu Quhafah orang yang sangat tajam lidah dia. So, waktu Abu Bakar kan masuk Islam sangat awal. So, dia dah start kutuk Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Dia kutuk. Apa yang dia boleh cakap, dia cakap. Sebab dia orang tua dan dia bapa Abu Bakar dan mereka masih di peringkat di Mekah kan. They can't do much. So, terima je lah kutukan tu. Okay. Kutuklah dan dia punya sangat tajam dia. Satu contoh saya cakap lidah dia tajam. Satu contoh. Bila Abu Bakar lepas 4 bulan orang Islam start hijrah. Orang Islam dah start hijrah 4 bulan dah. Baru Nabi dengan Abu Bakar last sekali. For that period lah. Lepas 4 bulan baru Nabi pergi dengan Abu Bakar. Bila Abu Bakar keluar je, bapak dia dapat tahu. Abu Quhafah radhiyallahu an. Dia seorang sahabat Nabi. Tapi cerita masa ni belum Islam lagi. Dia pergi rumah. Dalam buta-buta dia tu, dia cakap, best lah bapak kau. Dia cakap dengan siapa? Aisyah dengan Asma binti Abu Bakar. Dua-dua ni anak Abu Bakar. Asma lebih tua, Aisyah lebih muda. Oh, best lah bapak kau. Senanglah hidup dia. Apa dia? Main tinggal aja. Ambil semua duit dan tinggalkan kita semua. Tinggalkan korang jadi tanggungan aku. Sebab ni dua perempuan ni. Dia lah lelaki yang kan, tua kan. Oh, senang dah dia Abu Bakar kan. Memang betul pun Abu Bakar ambil semua harta. Dia tak tinggal banyak sangat untuk anak dia ni. Tak. Sebab plan dia lah anak dia nanti ikut dia. Dia tak tinggal banyak. So Abu Quhafah cakap lah, oh senang ini kira tak bertanggungjawab, pergi dakwah tak tinggal duit. Something like that. Lagi? Okay. Beza jauh Oh, pergi apa? Travel tak tinggal duit. Tinggalkan korang jadi beban untuk aku. Jadi Asma binti Abu Bakar, nampak tak mulut dia kan? Boleh tahan kan? Jadi Asma binti Abu Bakar, dia pergi belakang sikit, dia ambil satu tabung, dia masukkan pasir dan batu, dan dia kocak-kocakkan depan datuk dia. Dia kata, tak atuk, ayah ada tinggal sikit.
Dia tak cakap lah sikit tu berapa dinar, sebab sikit tu pasir. Tinggal sikit something for us. So atuk dia cakap apa? Oh, tadi kan dia kutuk kan? Oh, ada pula. Tak apalah. Dia pun balik. Just like that lah. Tak ada pula sorry ke apalah. Ini tak ada remorse punya orang masa tu. Nanti dia akan lagi tua. This happened during 1 Hijrah. Nanti 8 Hijrah, Fathu Mekah. Pembukaan kota Mekah. 8 years after this. Abu Quhafah continue with his words. Continue. Nanti bila Islam dah sampai ke Mekah, tahu tak, rupanya orang Arab dia tunggu je. Kalau Muhammad menang, kami ikut. Rupanya majority people are like that. Sebab tu ada perkataan berbondong-bondong tu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau akan tengok apabila kau buka kota Mekah, you will see many people will enter Islam. Maksudnya, majority people are simple people. Simple thinker. Faham tak? When they see, macam contoh, Brother Aman dah accept Islam, family dia tengok, dia macam, katakan dia susah sekarang. Nanti dia senang, 2-3 anak saudara dia akan bagi. Apa? Islam ni apa? Mungkin sekarang, waktu dia susah, dia orang tak sibuk. Kata, apalah Islam. Ataupun dia just quiet lah, I don't know. And how's your uncle? Tak, Muslim. Mungkin. Tapi nanti bila uncle dia berjaya sikit dari segi kewangan ke, lagi ramai kawan, happy, masuk TV ke, contoh. Kan? Nanti kita akan tengok 2-3 anak saudara dia akan tanya, uncle, tell me about Islam. Dan inilah biasa macam tu. Tak payah kita kata, alah aku dah menang, baru kau nak tolong dulu kutuk aku. Shouldn't. Sebab majority people are like that. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Si mulut ataupun lidah tajam ini pun macam tu. Siapa? Abu Quhafah. Dia pun minta, boleh tak aku nak masuk Islam? Jadi dia dah tua sangat, jalan pun tak larat. Dia dibawa dalam satu perisai. You know perisai? So diorang jadikan dia macam talam, dudukkan dia dan 4-5 orang angkat. Bawa Abu Quhafah ke Nabi. Nabi dekat Kaabah masa tu. Nabi kata, kenapa bawa orang tua ni kat aku? I could have gone to him. Betul tak? Ni orang tua, kesian dia. Tapi Abu Bakar memahami apa bapa dia pernah buat dulu. Nabi dah tak kira dah. Abu Bakar ingat lagi. No, Nabi, tak layak untuk engkau pergi kat dia. Dia patut datang sini. Sebab dengan apa yang dia dah buat dulu kan. Okay. Kemudian Abu Quhafah pun, Nabi pegang dada dia. Dan Nabi kata, Abu Quhafah, belum sampai ke waktu untuk engkau cakap la ilaha illallah. Nabi dakwah dia. Dia pun pegang tangan Nabi. Masa dia pegang tangan Nabi, Abu Bakar pegang tangan bapa dia. Ataupun Abu Bakar tahan, something like that. Abu Bakar kata something very profound. Dia kata, wallah wahai Nabi. Dengar betul-betul. Betapa Abu Bakar faham betapa Nabi sayang kepada Abu Talib dulu. Abu Talib is his father, isn't it? From 8 years to 50 years of age. Dia kata, wahai Nabi, aku lebih rela, aku lebih happy kalau tangan Abu Talib di atas tangan kau hari ini berbanding tangan bapa aku. Patutnya dia happy bapa dia masuk Islam. Dia kata, I am happier if Abu Talib's hand is in your hand today. Nak cerita betapa teruknya orang ni. Betul tak? Antaranya. Dan betapa dia faham Nabi sayang kepada Abu Talib. Okay. So masuklah Islam Abu Quhafah. Dan satu hukum keluar daripada sini, rambut dia putih, memang putih habis, all white. Tak ada satu pun straight black. Maka Nabi kata, warnakan rambut dia sikit sebab semuanya uban. So most probably dyeing of hair comes from this peristiwa. Nabi tengok rambut dia semua ni, warnakan sikitlah, jangan biar dia putih semua. Wallahu a'lam. So itulah kisah orang yang mulutnya tajam masuk Islam. Okey. Masuk Islam separuh, pernah dengar? Masuk Islam separuh. Kita ni kalau orang masuk Islam, kita kata betul ke ni? Yakin Allah sebagai Tuhan? Kadang-kadang saya pernah dengar dia tanya soalan sampai 10-12 tau. Do you believe that? Do you believe? Are you sure? Faham tak? Bayangkan kalau dia dah pasti, agak pasti, kemudian ada satu perkataan dia kata, are you sure that you believe in angel? But angels, bayangkan, mungkin dia ada problem dengan angels. Dia tak dapat nak bayang angel macam mana berkepak-kepak, tak kena muka aku kat sini.
Tapi angel kat sini, faham tak? Kata angels tu are big and with wings. But why are they here? You faham tak? Dia tak boleh nak. Dia orang yang logik punya orang, logik dunia ni. Logik akal dia. Jadi kalau dia ada problem dengan angel macam mana? Astaghfirullah, you are not a Muslim yet. Kan? You go back, you try to get that iman. Sebenarnya cara ini cara yang salah. Bila orang nak masuk Islam, isu kita ialah apa tahu? Kita takut orang murtad sebab nanti kita terpaksa bunuh dia. Kita ingat murtad kena bunuh. Kalau murtad kita kena kejar dan kita kena, sorry bro. Kita ingat itu cara sebenarnya. No. Faham tak? Kita kena welcome orang dalam rumah kita. Islam is just like my house. You guys have not come to my house. But I'm telling you, it's so comfortable. Tapi you tak faham kan? Best. Makanan isteri saya masak sedap. Tak dapat nak bayang kan? You duduk sana rasa tak nak balik. Boleh bayang tak? Kan buang masa je cakap kan? Terbaik ialah apa? Masuklah rumah saya. Betul tak? Kita cakap nak bagi masuk tak pernah. Takut tutup pintu. Tapi you kena make sure tau. That you must accept everything. Jadi bila aku nak try-nya? Tak ada try. Sebab tu masuk masjid pun susah. Tempat solat tak boleh pijak Padahal orang Islam lagi pengotor daripada orang-orang dari Belgium ni. Orang Islam lagi pengotor. Kaki hitam semua masuk dekat tempat sembahyang kita bagi. Orang Belgium bersih, mandi 3-4 kali sehari pun. Sorry bro. Out of bound. Kenapa saya cerita pasal ni? Itu saya punya emosi-emosi. Ni live stream Masya Allah. I need to learn to control my anger. But who cares? Saya tak sebut nama. Saya tak sebut nama masjid. Separuh Islam. Separuh Islam. Jauhnya Bila Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah, Abu Sufyan was still a kafir. Abbas already a Muslim, pakcik Nabi. Abu Sufyan daripada Bani Umayyah, different Bani. Okay, so Abbas rasa, Nabi, why not I go and discuss with Abu Sufyan? Dia macam kira de facto leader lah masa tu. Kena ingat, Mekah tak pernah ada satu leader. Dia ada banyak tribes. Mekah never had a king, you know. Dia always tribes. Tapi one tribe leader will have upper hand lah. Lebih tua, lebih pandai, lebih bijak, settle banyak masalah. Dia akan macam stand out. Okay, antara orang yang stand out betul-betul ialah Abdul Muttalib. Betul orang selalu kata Abdul Muttalib nak dekat jadi raja. Nak dekat jadi raja. Siapa nak tahu cerita ni kena datang kelas sirah saya. Tapi ni semua muka memang datang sirah. So, Abbas cerita dengan Abu Sufyan, Abu Sufyan, can you see that, you know, people with tents out there? Dia kata, kau tahu tak orang mana? Yelah, mungkin nak datang umrah. Sebab memang biasa, Mekah menerima tetamu ni benda biasa. Orang come for umrah. Tapi ini grup yang besar, 10,000 orang dari Madinah. Okay, ini 8 hijrah. Ini zaman 8 hijrah. So, Abbas kata, Abu Sufyan, kau tahu tak ni grup mana? Grup apa ni? Ini orang Islam dari Madinah, tahu tak? They come here to conquer Mekah. Abu Sufyan terkejut. Aku kena bincang ni. Sebab Abu Sufyan orang yang diplomatik. So Abbas kata, jom aku bawa engkau naik atas keldai aku ni. Dan keldai tu keldai Nabi sebenarnya. Abbas bawa supaya orang tahu dia dapat kebenaran Nabi. Itu cara dorang dulu nak cakap, I am authorized. So bawa serban Nabi, bawa, faham tak? Bawa perisai Nabi. To say that Nabi yang bagi aku supaya you know that it's from him. Itu style dia lah. Okay? Something lah. Macam kita bawa surat watikah ke betul lah. So, bawa masuk. Bawa masuk ke mana? Ingat, Abu Sufyan dah buat banyak onar. Dia dah buat banyak hal sebenarnya. Perang Uhud, dia lah ketua. Kemudian perang Khandaq ataupun Ahzab. Dan perang-perang lain. Semua ketua dia siapa? Abu Sufyan lah. Abu Sufyan yang collect orang sampai pergi perang Uhud. Dan Abu Sufyan yang orang yang panggil, "Oi Muhammad, kau dah mati ke belum?" Ingat tak? Dia ni sebenarnya boleh tahan waktu dia belum Islam, faham tak? Dia dah buat banyak problem, menyebabkan ramai orang mati. Dan boleh bayang tak macam mana? Mutilated dan most probably by your own wife. Mutilation done by who? Hindun. Mengikut satu riwayatnya. So, dia bawa datang ke camp Islam. So, kena faham.
camp 10,000 orang, dia orang akan camp macam ni. Katakan ini Nabi, tent dia, kemudian ada beberapa tent. Orang-orang rapat dengan dia, Abu Bakar, Umar, Uthman lah, gitu kan. Kemudian ada tent-tent lain. So they go this way. Yarhamkallah. So Abu Sufyan dibawa dengan keldai masuk sini. So orang Islam tengah tengok dah kecoh dah. Oh, Abu Sufyan masuk, alhamdulillah. Boleh kita settlekan dia. Sebab Abu Sufyan musuh agama. Musuh. So alhamdulillah dia bawa. Tapi Abbas kata no, jangan kacau dia. He's under my protection. So bawa sampai jumpa Umar. Silap besar. Umar kata apa? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang bawa Abu Sufyan, adu Allah, datang depan Umar. Di tempat Umar. Nampak tak? Ini tempat ni. Orang Islam ni. Di tempat Umar tanpa apa-apa perjanjian. Sebab orang Islam sangat memegang perjanjian. There's no treaty sekarang ni. Tak ada perjanjian. I can kill you. Umar kata alhamdulillah. Abbas kata no. Umar dengan Abbas nak dekat fight dah. Kan? Umar dengan Abbas nak dekat fight. Tapi akhirnya dia terima juga. Tapi Umar tetap pegang pedang dia di belakang Abu Sufyan. Dia takut ni musuh Allah. Ketua panglima tau. Masuk dalam camp kita ni. Dia nak jumpa Nabi ni. Dia pun guard terus. Follow. Jumpa Nabi, Umar repeat dia punya request. Wahai Nabi, biar aku pancung aja musuh Allah ni. Nabi kata tunggu dulu, let us talk to him. Kemudian Nabi bincang dengan dia dan waktu ini dah tengah malam sebenarnya. Quite larut malam. Besoknya diorang akan masuk Mekah. Ni dekat tepi Mekah ni. So bincang punya bincang, Abu Sufyan orang Arab. I told you orang Arab sangat lurus, dia tak tipu-tipu. So Nabi kata, bincang, Abu Sufyan, Nabi kata sudah belum sampai ke waktu untuk engkau faham. La ilaha illallah, there's no God worthy of worship except for Allah. Abu Sufyan kata, if there is other God, or there are other gods, nescaya Tuhan-Tuhan itu dah tolong aku lama dah. Nampak tak aku dah kalah sampai macam ni? Aku kalah sampai aku kena masuk camp kau. Kalau ada Tuhan Hubal, mesti dia tolong aku. Yang aku duduk sembah-sembah ni, maksudnya tak ada dah tu. Memang betul la ilaha illallah. He accepted. Alhamdulillah. Kemudian Nabi sambung kalimah syahadah kedua. Bukankah tak bolehkah kau terima bahawa aku ini pesuruh Allah? I'm the messenger of Allah. Abu Sufyan orang yang lurus. Dia kata apa? Bab ini aku tak terima. The fact that you are the prophet, I got some problem. Sebab kena ingat, Abu Sufyan orang besar. Untuk terima ini ustaz, aku pun ustaz. Betul tak? To get an ustaz to listen to me now is not easy, no? Betul tak? Aku pun ustaz. Tapi kalau dia boleh duduk sini, subhanallah, maknanya dia dah letakkan dia punya pride kat tepi, dia nak tengok, what can I learn from this Tok Janggut? Betul tak? What can I learn from this boy? Boy pula ni. So, Nabi terima keislaman separuh dia. Nabi tak kata, okay Umar kan, sambunglah ni. Apalah, dah sangkut, dah kalah, dah dalam camp aku, boleh cakap tak terima aku sebagai Nabi, settlekan dia. Kalau kita memang kita bagilah. Kalau style kita lah, ini dah alhamdulillah kan. Alhamdulillah, mai aku sembelih kau. Tapi Nabi kata apa kat Abbas? Abbas, bawa dia ke kemah engkau, kita bincang besok. Sebab waktu dia kata aku tak terima engkau sebagai Nabi, Umar dia datang bising-bising kau. Kau tengok musuh Allah ni. Dan orang sahabat-sahabat lain kata apa tau? Kita bunuh aja dia. Ini memang, faham tak? Degil ni budak orang tua ni. Kan? Degil dah bunuh orang Islam ramai dah. Still ada keberanian untuk buat macam ni. Nabi kata apa? Abbas, bawa dia balik ke kemah kau. Kita jumpa besok. So, dia bawa balik ke kemah Abbas, mungkin kat sini. Esok pagi, Nabi start marching. Nabi bagi dia grandstand, tahu tak? Ni, orang yang Islam separuh ni. Nabi bagi dia grandstand untuk tengok dia marching. Kemasukan orang Islam ke dalam Mekah. Jadi, Abbas dengan Abu Sufyan duduk tepi, tengok aja. Maka dia nampaklah perarakan orang Islam mengikut kontijen masing-masing. So, ada Bani Salimah, Bani itu, Bani ini, faham tak? Kemudian masuk semua ni. Jadi, bila masuk ni, Abu Sufyan akan tanya. Assalamualaikum. Abu Sufyan akan tanya dekat Abbas. Abbas, ni grup mana? Jadi, Abbas akan cakap, ini keturunan ini. Bani apa? Kemudian dia kata, ini gang mana? Oh, ini Bani ini. Macam kita buat announcement masa perarakan mereka tu.
Kan, Askar Watania. Kan, macam itulah kan. IDT. So, kita belum join lagi insyaAllah. So, bila satu grup besar datang dengan Nabi dan Nabi masuk dengan keadaan dia tunduk. Kan, Nabi tunduk sampai nak dekat kena binatang dia yang ditunggang tu. Kalau tak silap saya, keldai waktu tu ataupun unta. Nabi tunduk sebab Nabi tak nak masuk dengan keadaan arrogant. Kan? Nabi tunduk. Tunduk dan dia masuk dengan grup yang ramai. Maka masa ni Abu Sufyan tanya, ni yang separuh Islam ni. Ataupun nak cerita separuh kafir lah. Kalau separuh Islam bunyi macam okey lagi. Separuh kafir ni. Dia kata, ni grup mana pula? Ni grup mana pula ni? Oh, inilah Aus dan Khazraj. Di belakang Nabi ramai-ramai orang Madinah. Maka waktu ini Abu Sufyan kata, Abbas, urusan anak saudara kau ni dah jadi besar. Dia dah jadi raja. Faham tak? Urusan anak saudara, sebab Abbas punya anak saudara dah besar dah ni. Raja dah dia sekarang. Sebab tengok ramai kan. Tapi Abbas betulkan dia. Wahai Abu Sufyan, this is not raja, this is Nabi. Sebab Nabi bukan king. Nabi nak mengislamkan orang. Betul tak? King ialah conqueror. Bukan. Bila dengar Abbas cakap ni bukan king tapi Nabi, Abu Sufyan orang yang lurus. Dia cakap apa? Kalau kau cakap macam tu, okeylah. Dia tak kata, betul cakap engkau Tak ada. Ini macam Melayu. Ini Arab je. If you say so, okeylah. That's your words lah. If you want to say so, say lah. Aku memang geng kalah pun, aku tak cakap apa-apa. Tapi I don't agree pun. Dia tak agree lagi Nabi sebagai Nabi. Maka 19 days dia orang dekat Mekah. And then there's another threat. Okay, Mekah dah settle. Another threat. Mana? Puak Taif dengan Hawazin. Daripada Taif tak Taif. Puak Thaqif dengan Hawazin. Yang Thaqif yang sekarang kita panggil As-Sagaf tu. As-Thaqafi sebenarnya. As-Thaqafi jadi As-Sagaf. As-Sagaf tu, diorang kira sepatutnya orang Taif lah. Taif ialah Cameron Highland bagi Mekah. Dia highland sikit dan dia lebih banyak buah-buahan dan lebih sejuk. Taif. Jadi orang Taif cakap apa? Taif ialah twin city of Mekah. So orang Taif cakap apa? Orang Quraisy dah tak boleh jaga Kaabah kan? Let us jaga Kaabah. So diorang dah prepare dekat Hunain, satu kawasan tu, untuk lawan dengan Nabi Muhammad dan pengikutnya. Dan antaranya dia nak ambil kesempatan sebenarnya. Quraisy dah kalah kan? Biar kita orang gantilah. Sebab semua orang nak berebut jadi penjaga Kaabah. Siapa yang jaga Kaabah dapat banyak duit. Orang akan datang bisnes lah apa semua kan. Bayangkan kalau kita Kaabah dekat Malaysia, kaya kita. Kita tak payah minyak, kaya kita. Sebab apa? Tourism, free. Kita tourism, masuklah, tolonglah datang, tahu melawat Malaysia. Saudi tak pernah tahu melawat Saudi. Dia kena tahan tu cukup-cukup 1,000 from you 1 million, from you 5 million, faham tak? Dia kena tahan orang. Sebab apa? Ya Allah, masuk semua sekali, penat kita. Kan? Sampai mati-mati orang. Kan? Semoga Allah merahmati mereka semua. Okey. Masuk Mekah dah. Separuh Islam lagi tau. Abu Sufyan. Masuk. 19 days after that, ada threat yang baru. Maka Nabi dan orang-orang baru masuk Islam pergi ke Taif, pergi ke Hunain, Start untuk berperang pula. Waktu tu Abu Sufyan ikut sekali. Okey, waktu Abu Sufyan ikut sekali. Dalam perang tu, bila perang Hunain pula, first half orang Islam kalah, second half menang. Dia terbalik dengan Uhud. First half orang Islam lari bertempiaran. Lari doang. Sampaikan Nabi kena jerit cakap, mari sini. Nabi naik atas unta dia ataupun keldai dia, just untuk shout. Nabi kata apa? Sebab orang dah lari kan. Orang dah lari sebab orang takut dengan hujan arrow ni. Orang Islam lari bertempiaran. Sampai Nabi kena naik atas. Ini Hunain ni satu contoh. Bila kita dah ramai, kita rasa kita kuat. Memang ada sahabat Nabi yang sebut, kalau ramai macam ni, siapa boleh kalahkan kita? Sebab waktu tu kita ada 12,000 orang. Remember, 10,000 Fatu Mekah. Masuk 2,000 lagi orang masuk Islam untuk join perang. So 2,000 lagi join. Sekarang dia ada 12,000 lelaki yang able-bodied, kuat. So macam ini siapa boleh kalahkan kita, dia kata. Kan? Kiranya Arab tak pernah tengok kekuatan macam ni. So bila cakap macam tu, Nabi kata jangan cakap macam ni. Sebab ada Nabi yang pernah cakap macam tu, Allah datangkan satu macam mana tah, pengikut dia habis lenyap semua sekali. Just like that, zup.
Nak tunjukkan kau jangan ingat that number is power lah. Jangan rasa macam majority ataupun kan, ramai tu maknanya kau kuat. So, habis tu sampai ke Hunain, Nabi menang lah, saya pendekkan cerita. Nabi menang. Bagusnya perang Hunain ni ialah ketua dia Malik Ibn Auf, dia ada satu idea yang lain daripada orang Arab lain. Dia datang perang bawa anak, isteri, baby, kambing, lembu, kerbau. Dia bawa semua harta kecuali rumah. Idea dia ialah bila kita lawan, kita tengok isteri dan anak kita, kita rasa akan lawan dengan lebih kuat. Logik juga kan. Ni Malik Ibn Auf nanti akan masuk Islam tau. Ni radhiyallahu anhu. Tapi waktu tu dia ketua kepada puak ni. Dia kata bila semua kau nampak, you know what you are losing if you lose. So don't lose. You must win. Tak ada pilihan lain. Jadi, tapi bila Nabi dapat tahu diorang bawa semua harta dia, Nabi kata apa? Alhamdulillah, Allah bawa keluar daripada Taif jumpa kat engkau ni. Bawa dekat dengan kami. Tak payah kita nak pergi ke kampung dia nak ambil barang. Free untuk kita. Sebab betul nanti orang Islam akan menang, lari semua orang. Berapa harta yang tinggal? Antaranya yang saya ingat, 40,000 kambing. 40,000 kambing. Dan 24,000 unta. Banyak ni. Dan unta ni equivalent dia macam sebiji kereta. So dia ada 24,000 kereta. Orang Islam baru berapa? Baru 12,000. Seorang dapat 2 free je. Tetapi waktu itu Nabi punya idea ialah untuk memberi harta ini kepada mu'allaf. Orang yang baru berjinak-jinak. Jadi antara orang yang Nabi bagi ialah Abu Sufyan. Nabi bagi dia 100 ekor unta dan 40 uncang silver. Dia happy dapat ni. Separuh Islam tau. Kemudian boleh lagi tanya ni, lurus punya orang ni. Dia cakap, kalau kau boleh bagi kat aku, anak aku ada. Wahai Muhammad, dia kata, Yazid macam mana, dapat tak? Yazid anak dia. Nabi kata, Bilal, siapkan 100 ekor unta, bagi dekat Yazid. Oh, Yazid pun dapat. Takat tu cukup kan? No, ada lagi nak minta. Manusia memang macam tu. Dia kata, wahai Muhammad, anak aku seorang lagi, Muawiyah. Dapat tak apa-apa? Yes, Nabi kata, dia pun dapat. Come here, 100 ekor unta. Family Abu Sufyan dapat 300 ekor unta. This is a lot actually. This is a fortune. Dan waktu ini Abu Sufyan kata, iman masuk dalam hati aku. Dia yakin bahawa ini bukan raja lah. Selama ni dia ingat kau raja. You're just a conqueror. You just want my land. Rupanya no, he doesn't want anything. He just wants hidayah. Kan? Hanya nak hidayah. Maka dia pun masuk Islam dengan penuhnya. Jadi Abu Sufyan ada 2 topik. Satunya masuk Islam separuh. Nombor 2 ialah masuk Islam setelah dapat harta. Wallahu alam. I think maybe I should stop now. Apa pendapat? Should okay? Should be good? Cukup. Ada seorang lagi boleh tak? Saya sebab kita kat Hunain ni. Okay, dalam terabur-terabur Hunain seorang orang Islam lari, ada seorang yang masuk Islam ikut-ikutan. Nama dia saya dah lupa lah. Sekejap. Apa nama dia? Katakan nama dia Ahmad lah. Sahabat Nabi ni. Dia masuk Islam. Tapi dia ni, Nabi pernah, yelah macam biasalah, ada anak dia terbunuh dalam perang ke apa kan. Maka, dia ni, waktu tengah terabur-terabur tu, dia rasa dia ada peluang untuk bunuh Nabi. Ini kira musuh dalam selimut lah kan. He came as Muslim. Tapi dia ubah fikiran dia. Nama dia Syaibah, tak silap. Nama dia Syaibah. Syaibah lain. Syaibah ini bukan Syaibah Hashim. Nama dia Syaibah. Jadi, waktu tengah terabur tu, dia nampak peluang. Mungkin aku boleh bunuh Muhammad ni, nak settlekan aku punya hutang dulu ni. Kan? Marah dia dengan Nabi tak settle lagi. Walaupun dia masuk Islam on paper lah. Jadi, dia siap dengan pedang dia datang dekat Nabi. Waktu tu tengah debu-debu ni. Nabi tak sedar, dia kat belakang. Dan Nabi tengah seorang. Habis terror pun mungkin ada seorang lagi, nama dia Abu Sufyan. Tapi Abu Sufyan lain. Dia tengah pegang tali unta Nabi tu. Faham tak? So, Nabi dalam sibuk-sibuk tu, ada orang datang nak bunuh dari belakang. Sebab ini orang Islam. Nabi tak terfikir pun. Jadi, when he came near, kemudian ada satu light, satu lampu yang kuat. Ini dia cerita ni, Syaibah ni. Lampu yang sangat kuat sampai aku jadi blinded tau.
Dan kemudian bila aku buka mata, Nabi dah pandang aku dah. Maknanya Nabi tahu apa aku punya niat. I was like this lah, mungkin. Dan waktu itu Nabi kata apa? Nabi kata, Allahumma hdi Syaibah. Allahumma hdi Syaibah. Allahumma hdi Syaibah. Ya Allah, beri hidayah kepada Syaibah. Ya Allah, bagi hidayah pada dia. Ya Allah, bagi hidayah pada dia. Dia kata, waktu itu Islam betul-betul masuk dalam hati aku. Dia tahu apa tahu? Nabi ni bukan sibuk sangat nak darah manusia. Kalau ikut dia punya revenge kan, patutnya. Kalau ikut dia punya marah, engkau dah masuk Islam, kau tipu aku, kau nak bunuh aku dari belakang. I will kill you, man. I will kill you 2 times, man. Betul tak? Tapi tak. Nabi bukannya orang yang bloodthirst. Bukan nak darah manusia. Nabi nak hidayah pada manusia. Kemudian dia kata hidayah masuk dalam hati aku. That's another story lah. Orang nak bunuh Nabi. Wallahu a'lam. Ada soalan tak? So, kesimpulan daripada cerita kita inilah, manusia akan masuk Islam melalui banyak cara. Dan tak ada satu sahabat Nabi pun masuk Islam lepas pergi library. Buat kajian. Faham tak? Yang kita harap ni, kita dah harap macam tu. Saya ada azan, kemudian hati saya jadi cerah. Kita nak macam tu punya cerita, supaya kita boleh jaja. Tak, orang masuk Islam sebab kahwin. Simple. Dia minat dengan seorang perempuan Melayu. Kemudian dia kata, kalau perlu I change my name, I become a Muslim. Dia start pergi masjid, kadang-kadang tak pergi, kadang pergi. Lagi bagi dia 5-6 tahun, dia lagi baik daripada saya dan awak semua. Betul tak? Jadi jangan, kesimpulan daripada cerita ni ialah, kita jangan remehkan keislaman sesiapa pun. Dan ingat, Islam ni macam rumah yang best. Orang takkan faham kecuali orang masuk. Jadi bila dia nak melangkah masuk, buka pintu, tak apa, come and see. Come and see. Kan, satu cara dah masuk masjid lah, satu cara. Satu lagi apa tahu? Datanglah join kami. Contoh IDT ni kita ada macam community. Datang je makan, no problem. But I will never accept Islam. No problem brother, just come. But aku sumpah, wallah pula. Aku takkan masuk Islam. Tak apa brother, just come. Kita punya, faham tak? Confidence level kita macam tu. You just masuk je, jangan takut. Just come and see. You know what? Aku guarantee hati kau mesti akan tersentuh. Dan bila engkau tak nak terima, masa itulah Allah panggil kau kafir. Dah engkau nampak semua kebaikan, engkau nampak, yes, this is the truth, but I don't want to take it. That is when you become a kafir, the real kafir. Betul tak? When you cover the truth. Kan? Maksud asal kufar ialah petani. Tahu tak? Maksud asal kufar ialah petani. Apa petani buat? Dia letak biji benih, kemudian dia tutup dengan tanah. So, the one who covers it. So, a kafir, the one who knows it and but cover sengaja. Bukan orang yang tak pernah datang, tak pernah sampai kepada dia hidayah. So, kita kena confident macam tu. Sebab tu Nabi kata apa? Jom berperang dengan aku. Betul tak? Just come with me. Nabi kata, just come with me. Just be with us. Engkau akan suka dengan apa yang kami buat. Dan engkau akan suka untuk masuk Islam, insyaAllah. Time dah cukup Just nice, right? Okay. So, any questions ke jelas sangat dah tu? Ke rasa macam kena marah ke apa? Waalaikumsalam. Yes. Itu bukan zaman ada buku. Kan? Zaman tu bukan zaman ada buku. Tetapi ada yang mencari. When they got to know, they cari. Dulu cari is always manusia lah. Zaman sekarang cari mungkin buku ataupun pamphlets kan? Ataupun internet websites and all. Zaman sekarang. Zaman tu contohnya Abu Zar Al-Ghifari. He came from far sebab dengar cerita ada orang kata, ada Nabi. Adik dia cerita kat dia. Dia kata, aku tak puas hati. I want to go and see him. Nampak tak? Dia mencari lah. So, apa-apa usaha mencari tu mesti Allah bagi pahala. Betul tak? But generally speaking, we as born Muslims, kita suka nak tahu orang tu kaji, kemudian, faham tak? Dan aku dapat the truth kan. That's not the case for majority lah. I mean, for majority of cases, that's not the issue. Faham tak? So, kita kena faham yang orang masuk Islam melalui banyak cara.
Itu saya cuba nak cakap lah. Mesti ada orang yang kaji dan faham. Saya rasa Brother Lim termasuk orang yang macam tu kan. Dia kaji dan dia faham, dia masuk Islam. Brother Lim seorang-seorang. Tapi biasa kita dengar cerita orang bukan macam tu kan. Betul tak Brother Lim? Kadang-kadang dengan mimpi lah kan. Ada kawan dia baik. Faham tak? Kawan dia baik, Melayu, a good boy. Dia rasa macam nak tanya soalan, lama-lama dia bawa pergi masjid apa, dan masuk Islam. So generally kita ada banyak cara lah untuk masuk Islam. Sahabat Nabi biasanya bukan atas kajian lah yang kita faham sekarang. Tapi kajian diorang ialah berjumpa dengan sahabat lain. Apa yang dia cakap? You know, what was it? Apa Nabi? Dia cakap apa? Macam itulah. Seperti mana Kristian Najran yang datang dan dia berdialog dengan Nabi. Kan? Itu dialog lah. That means they want the truth lah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey. Baru saya tahu siapa Kak. Alhamdulillah dapat mengikuti kelas doktor. Alhamdulillah. Saya mau tanya satu soalan lah. Maksudnya pendapat dokter, apakah yang menyebabkan orang-orang Islam kulit ni memandang rendah pada orang yang memeluk Islam lah? Sebab pengalaman saya sendiri, ialah bila kita dah tahu sikit-sikit tentang apa ni kan, Islam tu, kita cuba cerita. Jadi orang yang memang asal ni, dia kata, oh kamu tu baru Islam di kulit. Astagfirullah. Itulah. Jadi rasanya apa yang mendorong dia automatik pandang rendah pada orang yang memang Islam? Okey, bila Islam dah tersebar, ramai orang jadi Islam. Dan yang kata Islam secara by birth is just maybe 10 or 20 generation je pun. Orang Melayu 400 years ago were Buddhist and Hindus. 400 years ago. So you can trace to 20 generation, 30 generation. Mesti Hindu ataupun Buddha. Tak akan Arabnya. Betul tak? Tapi sebab kita lama sangat sister, kita lupa sister. Kita lupa asal usul kita. Sebenarnya nenek moyang kita pun menerima Islam. Kulit yang kita cakap pasal orang tu. Nenek kita dulu kulit juga. Kononnya kulit. So sebab dah lupa dan tak membuat dakwah, so dia anggap Islam ialah by birth. So Islam tu suci melalui mak ayah yang Islam, keluarnya baby yang Islam. Dia kaitkan Islam dengan bangsa, which almost have no relationship at all. Bangsa dengan Islam tak ada kaitan langsung. I can be an Indian and I'm a Muslim. I can be a Mongolian and I'm still a Muslim. Kan? Dia dah campur tau sister. So Melayu dengan Islam sekali akan lahir. Problem tu. Okay. Dan ini bukan isu kita sahaja di Malaysia. Semua orang yang born Muslim biasanya akan ada isu ni. Dan kalau sister nak tahu, dekat Arab pun diorang ada isu macam ni. Arab lagi teruk. Kalau bukan Arab, dia kira macam kurang Islam dia. Dia kan layan kita macam kita baru masuk Islam semalam je. Dah terbiasa tau. Di kalangan kita aja. Kita kena bawa dia keluar, tengok orang masuk Islam, orang masuk Islam bagi ceramah. Hafal Quran lagi banyak dari aku. Kan, faham dia lebih baik dari aku. Oh, rupanya Islam bukan warisan. Tapi selagi mana dia duduk dekat kampung dia, tak campur orang, biasanya dia akan ada pemikiran macam ni. Biasanya kan. Dan tak boleh salahkan mereka, betul tak? Betul tak? Itu yang mereka faham. Siapa yang nak buat salah? Kita semua nak buat betul. Tapi itu yang dia faham. Kan? Itu yang dia faham. So kita semua kena semangat untuk share perkara ni. Bukan mengutuk je kan. Kalau gaya saya macam mengutuk, saya minta maaf Saya nak mengetuk sebenarnya, bukan mengutuk kan. Mengetuk hati-hati kita yang born Muslim ni. Jom kita bangkit. Ada banyak kerja nak buat ni. Duit tu kita boleh cari besok lusa lah. Akan ada punya, insya-Allah. Tapi ni banyak kerja kita yang best. Yang nanti dalam kubur kita boleh agak tersenyum lah. Betul tak? Agak tersenyum lah. Dan semoga kita confident sikit lah nak masuk kubur nanti. Confident lah sikit kita nak jumpa Allah nanti. Ya Allah, I have tried lah. Betul, dunia ni memang buatkan aku nak duit, nak sofa baru, nak langsir baru. Tapi still, I tried my best lah to do my part, insyaAllah. Satu question lagi, tak ada kau tak ada? Ali. Betul, just now you mentioned that Islam have nothing to do. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi cakap, pemimpin perlu daripada Quraisy. Hadis ini memang sahih. Kalau tak silap diriwayatkan dalam Bukhari.
Hadis ini difahami dengan pelbagai cara. Like the best of pemimpin untuk Arab ialah Quraisy. Sebab Nabi nak cuba mudahkan supaya diorang tak bergaduh. That's one way of looking at it. So orang memang faham macam tu. Jadi empat khalifah orang Quraisy pun sana. Sampai ke Muawiyah, Hussein yang sekejap tu pun, yang Hasan, kemudian Abdullah bin Zubair, semua Quraisy. None of them are from Madinah. Kena ingat tau, Madinah dengan Mekah jauhnya 320 km. Kira jauhnya macam kita anggaplah JB dengan Perlis lah. No, from here. Yes, from here and JB. Quite far, isn't it? Quite far. So apa cerita orang JB datang sini nak jadi ketua? Nak jadi raja di sini? Tapi duduk dekat Madinah, khalifahnya Quraisy, orang Mekah. Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, semua orang Mekah. You know why? Because of this hadis. Supaya senang untuk mencari pemimpin. So kalau sini di Malaysia, saya punya pendapat, lebih bagus kita bagi dekat majoriti. Senang, orang majoriti tak gaduh. Takkan nak bagi kat minoriti kot. Faham tak? Contohlah. So itu pendapat saya lah. Wallahualam. Itu dalam hal pemerintahan lah. Okay, boleh. Dah. Okay, settle lah. Dah. Wallahualam. Saya, okay, satu lagi. Lepas ni nak pergi mana ni? Ya. Announcement. Murtad tak semestinya bunuh. Betul. Murtad tak semestinya bunuh. Betul. Sebab murtad dia ada face untuk apa kita nak buat. Kan? Apa kita nak buat. Kalau dia murtad dalam keadaan negara yang tak clear Islamnya, macam mana kita nak bunuh dia? Kalau dia murtad hanya sebab dia nama dia Muhammad, diangkat oleh satu lelaki Ramasamy bin Gopal. Okay? Dari kecil lagi, Muhammad ni tumbuh dekat keluarga yang Hindu. Kemudian besar-besar nanti dia akan kahwin dengan perempuan Hindu. Kita panggil dia murtad. Kita panggil. Itu tak dikira murtad tu tak? Jadi murtad ni dia ada banyak sangat level untuk uruskan dia. Okay, why sampai dia nak keluar dari agama? Why? Kita senang aja. Bunuh. Kita macam semerah padi punya cerita. Nah, kita dah biasa macam tu. Oh, murtad bunuh. Senang sangat. No. It's not as easy as that. And that's not the solution lah straight away. Okay. Yang betul-betul mengikut satu pendapat apa tahu? Bila murtad dan lawan Islam, baru hukumnya bunuh. Murtad duduk gua, kita biar je dia. Murtad lari sorang-sorang pergi ke Iran, duduk diam-diam. Kita tak kacau dia. Tapi murtad yang jahat, yang mengganggu kerajaan, maka dia yang dihukum bunuh. Wallahu a'lam. Dah cukup. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Dr. Jeffrey. Nama penuh? Dr. Jeffrey Irwan. Lupa sikit. Alhamdulillah. Bersyukur Dr. Jeffrey berkongsi tajuk ni sebenarnya sangat-sangat relevan, sangat-sangat bagus. Sebab di Malaysia ni masyarakat ni suka judge orang bila orang masuk Islam. Masuk Islam kerana nak kahwin, tak jujur. Masuk Islam kerana dapatkan projek, ini lagi tak ikhlas. Masuk Islam kerana nak bayar hutang, memang bukan sebenar-benar masuk Islam. Macam-macam alasan macam-macam tuduhan yang tertuduh kepada orang yang nak masuk Islam. Persoalan saya adalah kepada semua di Malaysia ni, apa pintu yang utama buka orang masuk Islam? Berapa pintu yang kita ada untuk orang masuk Islam? Pintu yang pertama kerana kahwin. Lain pintu semua kita kunci. Nak masuk Islam bukan main susah lagi. Dakwah kita tak buat. Betul tak? Harta kita terima banyak, derma kita tak agihkan. Ada maksud kedua ya.
tadi. Dalam Islam kan, dan kalau kita baca hadis dalam Sahih Bukhari, dan hadis itu sebut tentang niat. Kalau kita berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka kita akan dapat Allah dan Rasul. Kalau kita berhijrah dunia, perempuan dan sebagainya, kahwin ke, kerana tersalah cakap ke, whatever, tak salah. Hanya salah bila sudah masuk tak nak belajar, tak nak amalkan. Salah juga orang yang bawa orang tu masuk Islam, tak follow up, tak pergi didik, tak pergi bimbing. Salah juga bila orang yang telah mengislamkan dia kat jabatan agama yang tak pergi follow up. Salah juga dia duduk kat tempat-tempat orang Islam yang tak ada pergi ambil tahu tentang dia, tak pergi follow up, pergi ajar dia. Sama-sama salah. Dan sama-sama salah kepada semua rakyat Islam di Malaysia. Kalau sesiapa yang masuk Islam, kita terbiarkan dia, kita tak follow up, tak pergi jaga, tak cuba, tak buat sedaya upaya untuk pergi bantu dia, sama-sama salah. So bagi saya, starting wrong masuk Islam dengan apa sebab, tapi hanya salah, tak belajar, tak nak amalkan. Okey, cukuplah, bukan ceramah saya pun. Nak buat announcement sedikit, InsyaAllah esok dan lusa kami akan ada metodologi dakwah, lebih kurang penuh. Hanya ada beberapa seat saja. Kalau ada kawan-kawan, friend yang tak ada mana-mana nak pergi, okey, tak ada kenduri nak pergi, tak ada masalah dengan haze tu, ajak datang ke sini sebab we have a few more seats to go. Siapa-siapa yang nak join metodologi dakwah untuk esok dan lusa, silakan. Dan satu lagi, Dr. Jeffrey punya sirah 31st October, next weekend, and 1st November. Please don't miss it. You dengar tadi yang memang tak nak puas, betul tak? Saya memang marah lah, cakap sikit saja. So, inilah saya nak datang tu. So, jom, please help to get your friend to come. Kalau boleh, you want to invest for your future. Kadang-kadang saya tak faham kenapa orang ni dunia pun tak pandai invest, akhirat pun tak pandai invest. Hari ini saya terlupa nak puasa. Terus terang cakap di Melaka. Ruginya such a special day kan. So apa saya buat? Saya sediakan makanan untuk orang yang berpuasa. Dapat juga pahala dia kan. Sama juga people who, kawan-kawan yang kita yang jauh daripada Islam, ajak mereka datang dengar. Bayar RM30 untuk dia. This is your investment for akhirat. Ayo, can you imagine kalau dia dah ubah seperti sahabat-sahabat yang masuk Islam. Tak nak, setengah nak, tak nak. Bila dia nak that time, another Sayyidina Abu Bakar, another Sayyidina Umar, another Abu Talha, another Abu Sufyan, whatsoever. So, help to promote, not for us. We're not doing for us, not doing for IDT, doing for Allah. Get your friend to come. If I will be, like for me, I have to promote every day. As a Muslim, we should, kalau boleh, promote gila-gila lah. Tapi kalau boleh, belajar teknik. Sales talk. Kalau tak sales talk, ramai orang datang kan. Okay, satu lagi, of course kita ada IDT 1 next month. Ini sekejap bayar penuh atau belum, insyaAllah. Untuk IDT remaja, every time memang terlalu pack sekali. So siapa-siapa yang saudara-mara, adik-beradik yang sebelum ikuti, cepat-cepat daftar. Sebab tempat terhad biasanya terlebih. Okay? Dan, untuk Disember tu, ini penting. Bagi sesiapa yang nak menguruskan mu'alaf, nak tahu cara bimbing mu'alaf ini, A sampai Z, insyaAllah akan kita bincang. Alright? So, hopefully, saya galakkan cepat-cepat daftar sebab ini tempat terhad saya hanya sebenarnya buka untuk pendakwa saja bagi mereka yang nak laksanakan kerja dakwah. Sebab mereka yang perlu tahu cara-cara pengendalian mu'alaf. Satu lagi. Ini penting. DCP, Be Compassionate Project. So, this coming December, kami akan hantar bantuan. Setiap 3-4 bulan ni memang bantu keluarga, 60 keluarga kali ini. So, wang dah ada. So, perlukan volunteers. Siapa-siapa yang nak jadi volunteer, tolong hantar saja. Okay? Kepada keluarga-keluarga yang susah. Dan keluarga inilah kami akan jaga beberapa tahun. Bukan just part of. Every 3 months, 4 months sekali.
Kalau ada lebih dana, every 2 months, every 1 month. Okay? Sebab keluarga-keluarga yang duduk di Klang Valley ni gaji mereka 1,000 lebih, 2,000 lebih, one whole family sangat susah. Dan kita bukan saja bantu makanan, ingat lagi, kita punya motto is what? Feed the body, feed the soul. Berarti selain berbagi makanan, kami akan organize khusus untuk anak mereka, untuk mak bapak mereka. Semuanya free of charge. Okay? So bagi mereka yang nak sokong pun boleh, every 3 months, 4 months, you can pay RM200 for one family. And that is for your hereafter. Okay? Whatever you give away, that is for your hereafter. Whatever you give, tak ada apa-apa. Okay, itu saja. Dan makanan ada banyak di luar. Tolong bersihkan. Dan hari ini kita sangat bertuah, kita ada Brother Ahmad. Mas goreng, he cook for us very nice char kway teow without prawns and without kerang. No, this is unique. So in future, so we hopefully kalau ada rezeki lagi mungkin dia boleh goreng lagi. Kalau insyaAllah, kalau ada lagi. So enjoy yourself. Okay, we see you later. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very fit you are. Oh my God. Jeffrey. Betul Jeffrey ya. Yang tidak我们刚出来，因为你刚提通知我的时候，我就在这边回去了。我明天会这样看。七分，这几个。Our brothers, Nomi, this is Johan, study in Beijing University, study Mandarin language, Mandarin. So now he's teaching. You came back kan? Yeah, the first batch. Nanti apa dengan anak-anak? Semua. Very good. No, I don't think we have like my house is just nearby. I see. But did you come here? Sometimes to. But tonight, my wife just told me that you. Boleh je join yang second come? Yeah, can continue the second phase. InsyaAllah. Lah dia orang buat untuk jadi cakap pet. Buat tak nak bagi kita bijak warga.
ambil the try you tak boleh ambil sour stuff kan. Actually lemon is not, it's not I mean to me, for me no sour stuff. Actually I'm not ambil lemon because suara kita disedap which is actually they're not sour. Lemon tau makan asam limau paste tu and then kacang macam sekarang not yet. Yang tu tak apa if you're okay, but if you're having stop the sour stuff. That's what I did for me lah, because I'm still drinking all this cold water. I don't know, just